kat mana tak faham? Okey, kat mana yang tak faham? So kita akan tengok, kita akan explain dekat situ. Saya buka dia kat sini. Okey, ni alang-alang ni dah ada stokastik, nampak? Okey, nampak tak saya punya screen sekarang ni? Nampak. Okey. Okay, nampak Okey, dia asas dalam apa ni, untuk technical analysis, pertama you kena tahu support resistance. Yang saya buat garis-garis ni adalah support resistance ni. Okey. Lantai dia, lepas tu ceiling dia, ni ceiling dia dah pecah. Okey, so ini adalah support resistance. Support resistance ni lah yang pertama. Okey, asas dia. Okey, saya tulis sini asas dia. Okey, so, sambil-sambil ceritalah Okey. Asas. Okey, satu. Okey, SNR. Okey, support and resistance. Ini kena mahirkan. Okey, kena mahirkan support and resistance. Dia ada horizontal, dia ada yang dynamic. Okey, dynamic support and resistance, dia ada Gantt chart, dia ada Fibonacci dan sebagainya. Okey, so basically support and resistance kita kena mahirkan. Okey, kita kena mahirkan untuk kita tahu kat mana agak-agaknya harga akan melantun balik. Itu support and resistance, asas teknikal. Okey, yang keduanya kita kena tahu tentang yang asas-asas candlestick. Okey, candlestick kita kena faham juga apa itu candlestick. Pertama, tak kisahlah you nak pakai Heikin Ashi ke, dia ada macam-macam dia ada yang ni saya pakai yang biasa. Okey, Heikin Ashi ada lain, okey, dan macam-macam. Contoh saya tukar candlestick saya kepada yang lain Contoh ini Heikin Ashi. Okey, Heikin Ashi ni dia lain sikit daripada candlestick biasa. Sebab dia kan hijau-hijau je, lepas tu merah-merah je. Okay, so kalau you start lagi di hijau, you beli. Okay, bila merah, you jual. Okay, very simple untuk Heikin Ashi. Okay, untuk trend lah. Trend yang sesuai gunakan Heikin Ashi. Okay, candlestick yang keduanya, okay, ada penting juga. Okay, yang ketiga, okay, you kena tahu tentang market structure. Okay, market structure, okay, sama ada dia, okay, uptrend, okay, downtrend ataupun dia sideways. Okay, so tiga je sebenarnya market structure dia, uptrend, downtrend, sideways. Okay, you kena faham juga tentang technical analysis. Okay, yang keempatnya barulah you boleh tengok kepada momentum, okay, momentum, okay, indicator dan sebagainya lah, momentum. Okay, momentum, indicator dan sebagainya. Right, so yang ni yang lain tu indikator lah Okay, so momentum ni perlu nak tengok ada tak counter tu ada momentum tak sekarang ni. Dia ada dia punya daya tak untuk dia naik lagi ataupun dia turun. So momentum tu memainkan peranan yang penting. So basically asas dia very simple. Okay, lagi satu mungkin you nak kena tahu juga ialah tentang corak dia, corak carta. Okay, corak carta lah. Okay, corak carta ni mungkin you maksudnya boleh tengok dekat banyak buku-buku kat internet dan sebagainya, macam mana carta-carta ni dia boleh kita gunakan sebagai trading idea kita lah. Alright. Dan lepas tu kita ada juga beberapa teknik yang perlu kita guna pakai dalam technical analysis. So you ada strategi beli atau jual strategi beli. Alright, saham ni iaitu ada tiga lah yang paling basic. Buy on support, dua buy on breakout, ketiganya ialah buy on dip. So ini tiga strategi utama, tapi ada macam-macam lagi strategi yang ada lah, tapi ini strategi utama. Ada tiga strategi utama. Dan lepas tu you kena juga tahu you kena juga tahu tentang money management. Ini pun penting money management ialah size position pembelian. So kalau you faham semua ni, you dah boleh jadi
trader ataupun investor lah. Trader lah maksudnya. So, ini je yang perlu dia faham. Okay, untuk technical, faham ni lah. Lepas tu untuk kalau you dah dapat money management yang betul dan sebagainya, ini you boleh jaga emosi you lah, sebab selalunya emosi kita je yang ganggu kita ni dalam trading. Alright, okay. Stochastic tu adalah salah satu dia panggil nak katakan dia ni adalah nak menunjukkan overbought ataupun dah oversold. Okay, overbought atau oversold. So maksudnya stochastic ni kalau dia dekat bawah, dia ada atas dan bawah, atas bawah je kan. So atas ni selalu letak 80, yang ni letak 30. Kat bawah ni 30 selalunya. Tapi dia letak ni rendah lah. So dia letak 20 sini. 20 lebih kurang . So ni 20, 80. Tapi you boleh tukar ni jadi 70, 30. Okay, boleh. Okay, antara ni . So kalau dia dah kat atas tu maksudnya dia dah overbought. Okay, kita letak sini. Okay, 80. Okay, 80. Kalau dia punya tu adalah overbought. Okay, kalau yang kat bawah tu 20. Okay, kalau 20 tu dah oversold. Okay, faham tak apa overbought dengan oversold tu? Okay, terlebih beli dan terlebih jual. So maksudnya bila dah terlebih jual, okay, nanti harga akan jadi lagi murah dan naik minat balik orang akan beli balik dan dia akan naik balik. Kalau yang dah terlebih jual, terlebih beli ni kat atas ni, jadi harga dia mungkin dah terlalu mahal, orang dah terlebih beli. So jadi lama-lama orang akan start jual dan harga akan jatuh, sebab tu dia akan jatuh balik. Okay, so untuk stokastik ni dia ada cara pengiraan dia. Okay, dalam video yang lepas tu saya ada tunjuk cara pengiraan dia. Okay, pengiraan untuk mengira stokastik ni. Okay, stokastik ni. Tapi dalam video ni saya tak cerita lah. Saya cerita asas dia tu, iaitu menunjukkan kawasan terlebih beli dan terlebih jual. So kita kalau boleh kita beli masa dia punya stokastik ni, okay, kita dah bersilang. Yang merah ni kat bawah, yang biru kat atas kita start beli. Pada 30 ke atas lah. 30. Okay, 30 tu good number lah. Okay, selepas dia bersilang je, kalau 30 dah kita start beli dan kita akan jual balik selepas dia bersilang balik. Okay. Tapi kita tengok kat sini dia naik. Sikit je dia naik tu. Tapi sikit-sikit pun okay, boleh tahan jugalah. Nampak dia naik, kenaikan dia. Okay. Alright. Kalau dia turun, nampak dia jatuh. Harga jatuh. Okay. Sekarang ni dia tengah naik. Okay, dia dah dari sini, dia dah bersilang dan tengah-tengah naik. Okay. So yang ni adalah mempunyai momentum yang sangat tinggi lah. Momentum dia sangat kuat lah maksudnya. Okay. Sebab harga dia naik dengan candlestick dia naik dengan besar. Okay, dengan besar dia punya candle tu. Okay. So stokastik ni ialah kita nak tengok okay, manakah kawasan oversold dan juga overbought. Kita beli masa dekat oversold lah. Kat bawah ni. Tapi masalah satunya, kadang-kadang kita beli kat sini tapi dia still jatuh lagi. Harga still jatuh lagi. Harga still jatuh lagi. Okay, sebab dia tak cukup kuat dia punya pembalikan dia tak cukup kuat. Okay. So, untuk yang sesuainya ialah kalau kita nak beli tu cari yang counter yang memang uptrend. Okay. Uptrend. Macam ni uptrend. Okay, counter ni uptrend. Okay, melewar ni saya terbuka pula melewar ni. Okay, dia tengah uptrend lah. Okay, dulu saya beli pada harga 20 sen je ni. Tapi saya jual sebab lama sangat nak tunggu. Okay, saya jual. So sekarang ni harganya dah 70 sen. 72 sen. Okay, kalau ikut candle biasa. Okay, harganya ialah 72 sen. Okay, tapi nampak candle ni menunjukkan satu candle yang menunjukkan satu signal yang bahaya lah. Sebab okay, dia dah naik, lepas tu dia dah buat macam samurai, pedang samurai ni. Okay, dia buat pedang samurai. So maksudnya mungkin lepas tu dia akan buat pembalikan jatuh. Okay, jatuh. So
kita kalau dia jatuh tu, kalau boleh ditahan dekat dengan support ni lah. Dia beli kat support sini. Supaya dia jatuh dan boleh naik balik. Okey, boleh tak soalan tu dijawab atau tidak? Ada soalan lain? Faham doktor. Terima kasih. Doktor, boleh ke orang tu dia jadi trader, lepas tu pada masa yang sama dia investor juga? Boleh. Kalau you, maksudnya you kena pecahkan lah. Duit untuk you jadi investor lain, duit untuk you jadi trading lain. Oh, okay. Doktor, nak tanya, kalau dekat technical analysis kena tengok oscillator kan, momentum. Macam mana kita nak tengok momentum tu? Momentum ada banyak ada banyak indikator. Okay, you boleh tengok momentum. Satu boleh tengok candle. Okay, candle ni boleh menunjukkan momentum. Okay, satu lagi boleh tengok kepada indikator. So ada dua. Okay, you boleh tengok. Okay, so untuk mempelajari tentang candle ni, you tengok candle yang besar. Sebagai contohnya candle macam ni kan, besar ni, itu mempunyai momentum yang tinggi lah masa tu. Okay, yang ni candle yang besar ni mempunyai momentum tinggi, lepas tu jadi kecil. Jadi momentum dia makin melemah, nampak? Okay, candle ketiga ni dia momentum dia makin melemah. Itu ikut tengok candle saja kita dah tahu. Okay, dan candle ni pula, you kena faham. Dia contohnya, kalau dia tengah naik, lepas tu jadi macam ni, dia ada satu signal tu. Signal dia nak reverse. Okay, contoh. Okay. So lepas tu kalau you tengok ini daily kan, you boleh tengok pula kepada 1 jam. Okay, tengok 1 jam, tengok. Okay, nampak? Mula dia naik, lepas tu sampai tempat resisten ni dia dah ada penolakan, tapi dia naik balik, okay, pecah balik. So sekarang ni ada penolakan, nampak? Ada penolakan, satu candle naik, tapi tu dia turun balik. Okay, ada penolakan. So dekat sini pula you tengok momentum dia, okey, dia tengah naik ni. Tapi dia turun, dia naik balik. Nampak? Tapi kalau dia turun terus macam ni, tu dia akan dia tak ni lah. Tapi sebabkan kita membeli counter yang uptrend, dia selamat sikit berbanding beli counter yang downtrend. Okey, contoh kalau you tengok counter downtrend, apa saya nak buka counter downtrend. Cuba tengok counter, okeylah. Tengok Asia lah. Okay, Asia mungkin tengah downtrend. Ini Astral. Asia. Okay, ini kan tengah downtrend kan, nampak? Okay. So kalau you tengok, you beli kalau masa-masa tengah counter yang downtrend, walaupun dia dah maksudnya stokastik dia contohnya, stokastik dia dah reverse, tapi still dia jatuh lagi, nampak? Okay, dia naik sikit je, lepas tu jatuh lagi. Okay, walaupun dia naik sini, tapi still dia jatuh lagi. So bahayanya, okay, kalau kita membeli counter yang tengah downtrend lah. Ni tengah downtrend ni, sebab dia tengah downtrend ke bawah. Okay, kalau kat sini lain. Okay, ni uptrend. Okay, so kena faham kat mana uptrend, downtrend. Okay, secara inilah. Okay. Tapi kalau ikutkan ni, counter ni secara jangka panjang dia dalam area ni lah. Cuma kalau jangka pendek separuh ni, dia memang tengah downtrend. Okay. So, itu cara contohnya kalau you nak tengok momentum. Momentum memang kena tengok kepada contoh RSI, MACD, itu boleh tengok sebagai momentum indicator. Okay, momentum indicator. Ataupun tengok candle. Boleh Boleh, terima kasih doktor. Ada banyak lagi indikator you tengok macam ni lah, you rasa yang mana yang sesuai kat hati you. Yang mana you sesuai nak you gunakan. Okay. Tapi you kena faham indikator apa yang tu dan apakah dia maksudnya, apakah penggunaannya. Okay. Momentum indicator tersebut. Okay, soalan lain? Doktor. Ya.
stok tu dia ada dikhususkan ke untuk short term atau long term, ataupun dia boleh jadi short term dengan long term? Macam mana soalan tu tadi? Satu stok tu Hmm. kan, dia boleh jadi untuk short term je, lepas tu ada untuk long term je, ataupun dia boleh jadi dua-dua, short term dan long term. Dia macam ni, dia sebenarnya kalau nak short term atau long term tu kita sendiri yang pilih dia. Sebenarnya kita nak masuk short term atau long term. Tengok macam ni kalau macam ni, okey, tengok macam Asia ni, kalau you tengok ini daripada tahun 2018, dia memang tengah downtrend. Okay, 2018 dia memang tengah downtrend. Okey, jatuh je kan. So berapa tahun tu? 3 tahun counter ni downtrend. So ni jangka panjang lah juga ni. So ni jangka panjang. So kalau you tengok, okay, tukar dia kepada bulan juga. Okay, tengok bulan macam ni. So dia memang tengah downtrend lah. Tapi kalau you nak beli masa dekat bawah, kan, kalau you sanggup lah kan, you nak beli kat bawah, lepas tu supaya kalau dia pecah nanti dia boleh naik balik. Okay, contohnya lepas dia bawah je kan, okay, lepas tu dia naik kan. So kalau you tengok kalau ini yang pecah ni, dia dah break punya downtrend tu kat sini kan. So dia break, lepas tu dia patah balik, barulah dia naik balik. So you mungkin nak dapatkan kenaikan yang sikit ni, so you kena tunggu juga macam tu. So mungkin nanti dia akan break, okay, lepas tu dia turun bawah balik, okay, baru dia naik. Okay, dia ada panggil throwback lah macam ni, dia throwback, lepas tu dia naik balik. Okay, mungkin Asia boleh kalau nak turun naik, lepas tu turun. Ini contoh lah, saya tak cerita ni, saya pun tak ada beli pun di Asia. Okay, ini contoh. So maksudnya kalau dia uptrend short term atau long term, dia bergantung kepada kita punya analisis kan. Tapi kalau counter tu memang tak ada volume, tak ada apa, so you kena tunggu lama lah, patient lah, be patient. Tapi kalau counter tu memang tengah ada volume, volatile, mungkin you boleh masuk short term. Short term tu memang untuk intraday kan. So memang kena ada volume. Kalau tak ada volume macam mana nak beli short term? Okay. So untuk short term memang kena ada volume. Selalunya orang tengok dekat top 30 volume lah. Top 30 volume. Okay. Kalau untuk intraday lah, contoh untuk intraday iaitu beli hari ni, jual hari ni. Okay. So you tak boleh beli counter yang tak ada orang beli pun. Okay, tak ada orang beli pun. So tak ni lah, tak sesuai. Okay, boleh ya? Untuk short term lagi satu, kita tak tengok macam ni Kita kalau short term saya nak tunjuk ni Short term, you akan gunakan intraday punya ni So, contohnya you akan pakai tick. Okay, carta tick. Okay, you pergi kepada, contoh saya buka Okey, kalau untuk short term, kita akan tengok banyakkan macam ni lah. Kita tengok counter-counter ni, okey. Lepas tu kita rasa cari yang syariah ni kan. Okey, kita tengok counter, okey, contoh R sawit ni lah, R sawit, contoh. Okey, kita akan tengok untuk short term kita akan banyak tengok Halo? Halo? Saya terkeluar tadi
Okay, saya terkeluar tadi. Okey, sekejap contoh kita nak tengok. Okey, macam ni. So, kita akan tengok selalunya, okey, untuk yang ni, ialah kita tengok volume dan juga kita tengok chart macam ni. Chart, daily chart lah. Okey, volume kita tengok, ini volume beli ataupun volume jual. Tengok contohnya kita tengok ni volume tinggi kan, nampak? Nampak tak volume dia tercacak ni kan? Ni volume tercacak. Doktor tak share screen. Okey, saya nak kena share screen sekejap. Okey, nampak tak ni? Okey, boleh. Okey, yang ni tadi saya cakap nak tengok R sawit kan, contoh. Sebab dia antara top 30 volume hari ni kan. So, kita tengok dia punya kenaikan, dia ada gap up tu daripada harga dia, harga buka dia patutnya 27. Bukan harga buka, harga semalam. 27.5. Tapi dia buka lebih tinggi daripada 25, dia buka pada 28 saya rasa. So, sekarang ni kita tengok ada satu volume yang agak tinggi ni kan, betul tak? Dengan yang ni, ada dua volume yang tinggi. Kita kena tengok ni volume beli ke volume jual. Sebab kalau volume beli yang besar-besar ni, maksudnya harga mungkin akan naik lagi. Okay, ini untuk jangka pendek intraday. Tapi untuk newbies saya tak galakkan lagi lah. You kena mahirkan dulu baru boleh jadi intraday ni. Okay, contoh kalau kita tengok yang ni, okay, saya akan buka. Okay, dan saya akan tengok dekat ni, yang ni. Okay, ni ialah kita tengok volume dia, nampak? Volume beli ke jual? Okay, 56,000 ni. 56,122. Okay, pada 29 sen. Beli ke jual? 7.7% beli. Okay. So, nampak? Volume, okay, 77% beli. Okay. Maksudnya, daripada 56,000 ni, 77% beli, lagi 23% berapa? Jual. Faham tak? Okay, tapi lepas tu you tengok yang ni 1%. Ini semua jual ni. Betul tak? 99% ni apa? Jual. Yang ni 59% jual. So maksudnya, sebab tu pada harga ni mula 29 tu dia naik, lepas tu 29.5, lepas tu rupanya ramai yang menjual. Okay, 29.5 ni adalah naik masuk sikit kan, tapi ya Pak, 29.5 ni ramai menjual lah. Okay, masuk dah 29 ni. 29 ni dekat 15,000 ni semuanya menjual. So sebab tu harga jatuh. Okay, tapi sekarang ni ada lagi satu volume yang besar kat sini. Kita kena tengok volume ni volume apa. Okay, volume ni volume apa. Kita tengok 28 sen setengah tu dia beli. Okay, dia beli Oops. 28 sen setengah tu. Okay. 54,000. Okay, 54,000. Nampak ke tak? 54,525. 0% membeli. Semua menjual ni. Semua menjual. Sebab tu, okay, harga telah jatuh kepada 29. Tadi dia jual dekat 28 sen setengah tu. Semuanya menjual. Okay. Pukul berapa tadi? Pukul 10. Ni, 10.06 minit. Okay, 10.06 minit tadi ada 54,525 volume dia dan semuanya adalah menjual. Okay. Besar lah ni. Betul tak? Besar ke tak? Tak ada orang ke? Besar. Okay, volumenya besar menjual. Pada harga 28 sen. 28 sen setengah. 20. Mana tadi?
28 sen setengah. Okay, dia menjual pada 28 sen setengah iaitu 54,525. So ini volume menjual. So maksudnya tak apa sesuai lah you nak beli. Sebab dia orang menjual. Okay, sebab tu dia jatuh ke 28, nampak? 28 kan? 28 sini, nampak dia jadi dah 28. So kita tak beli lah counter macam ni. Sebab dia volumenya volume menjual. So yang pentingnya untuk intraday short term, kita kena cari counter yang hari tu volumenya masuk tinggi. Okay, ini yang short term. Faham tak? Short term. Kalau long term lain, you tengok chart tadi. Chart tu ikut daily ke, ikut apa dia. Okay, so untuk long term. Okay, tapi kalau untuk short term memang tengok kepada chart yang ini. Ini intraday lah. Intraday. So you tengok volume, okay, you cari counter lain. Okay, sawit tak boleh, you tengok yang lain pula. Maneuver pun tadi kita dah tengok dia memang tengah tolak. SAS body ni tak perlu tengok. Okay. Minda ni, okay, jom kita tengok Minda. Okay, Minda ada volume yang besar kat sini, tapi kita tahu volume ni beli ke jual. Okay, kita tengok. Pukul 10 suku tadi, 10.13. Volume 103,092. 103,092. 100%-nya apa? Beli. 100% beli. Ini ada potensi ada potensi harga counter akan naik. Okey, sebab volumenya besar ni. 10 tadi. Okey. 10 tadi. So, kalau you jadi intraday, you kalau boleh you akan beli pada, sebab you tengok dia beli tadi pada 17 sen setengah kan. Okay, 17 sen setengah. So you mungkin tengok ini volume beli ke jual, ini seterusnya pun semua beli kan. So you boleh sama ada Q ke boleh beli terus 17 sen setengah. Okay, boleh beli terus kat 17 sen setengah ataupun you nak Q dekat 17 sen kat sini. Sebab untuk teknik intraday dia ada teknik 1, 2, 3. Okay, 1, okay, 2, 3. So kita akan beli dalam area 2. So area 2 tu semua ada kita beli dekat support ni ataupun dekat yang sini. Okay. So basically saya contohnya saya buy. Okay, saya contoh buy. Saya buy 10 saya buy 10 100 lah, saya beli 100. Sorry kejap beli 100 pada harga saya nak beli pada harga 17 sen. Okey. 17 sen. Okey, kalau saya nak beli terus saya kena beli 17 sen setengah. Tapi saya nak Q. So kalau saya Q maksudnya saya Q belakang ni. Okey, belakang dia. Okey. Belakang 55,539. Okey, so saya pun send now. 100 ni maksudnya 10,000 unit Send now. Saya tak ada. Namanya. Sekejap sistem dia slow sikit. Tak ada lagi Oh yo. Dia jual terus. Yang ni macam ni jual banyak sangat jual ni. Nampak? Okey, saya cancel dulu. Okey. Saya cancel dulu. Kenapa saya cancel? Sebab orang banyak jual. Ya, sebab kalau you tengok tadi 17.5 kan? You tengok tadi 17.5 patutnya dekat 17 kat sini kan?
Sekarang ni dia terus dia dah jual yang 17 tadi, yang 50,000 tu habis. Sini pula 87,000. So you tengok dia, tengok yang tadi 17 ni. 17 ni okay, 54,000 tu. Nampak tu? Nampak yang 54,000 tu. Ni. Okay. 54,742 semuanya apa? Semuanya menjual. Okay, tapi ada beli balik. 41,000 ni ada beli. Okay, dia ada beli. Okay, 41,000. Lepas tu dia ada, yang ni jual ni, 36,000 ni. Okay, sebab 2% dia beli. Okay, yang lainnya jual. So 57 ni jual, kan? 41 ni beli. Okay, 36 ni jual. So ni dah 70,000 lot, okay, menjual. So sekarang ni lepas tu, jadi saya rasa banyak menjual jugalah. Okay, walaupun yang ini banyak masuk beli, tapi kat sini dah ada banyak menjual ni. Okay, yang ni. So tak jadilah. Kita tengok balik yang ni. Tengok balik, berapakah yang telah membeli tadi? Oh, 100,000 100,000 membeli pada harga 17 sen setengah. So bolehlah kot. Okey, bolehlah kot. Kita letak je lah. Okey lah. Okay. Boleh lah. Saya try je lah. Okey, 100,000. Okey, so ini 87,000. Okey, sebab dia dah jual banyak ni. Dekat 70,000 dia dah jual. Tapi tadi dia beli pada harga 17 sen setengah. Takkan dia nak rugi kan? Kan yang beli yang 100,000 ni, takkan dia nak rugi? Betul tak? Betul. Dia sebab tu dia ni jerung juga ni. Tapi jerung ni tak besar sangat pun. 100,000 lot. Okey, ni 100,000 lot kan ni. 1 juta lot. Okey, 1 juta kan ni kan? Satu juta lot. Tak. 100,000. Tak. So apa tadi? Ini pukul 10.13. Tengok 10.13 tadi. Oh, 17 sen sebenarnya. 17 sen. Ni tadi yang beli tadi. Okay, pada harga 17 sen sebenarnya, bukan 17 sen setengah. Okay, kebanyakannya pada ni. Okay, 17 sen. Okay, lepas tu tadi, sebelum tu tadi dia jual pula. Okay, yang ni nampak dia jual. Pada 17 sen juga dia jual. Banyak juga ni. Jadi saya tak mau belilah. Saya tukar lain lah. Stok lain. Okay, macam tu lah. Kalau jadi intraday ni, you memang kena tengok. Okay, volume. Oh, ini dah naik pula hari ni. Okay, Ucrest tadi ni. Kita tengok Ucrest. Okay, Ucrest dia naik. Okay, yang ni dia naik tadi. Ni. Ini dia naik, tapi jual ni rasanya. Oh, dia beli ya. Dia beli pada harga 42 sen. Baru saja.
Okey, yang ni. 36,000. Lepas tu 20 ni 78% beli. Okay, ni 100% beli. So, ni geng-geng beli ni. Okay, ni 20,000 ni 78% beli. Okay. So, kalau macam ni, okay, saya nak letak mungkin okey lah, beli kecil je lah Okay, buy quantity tadi 10,000 lah 10,000 kali dengan saya nak beli dekat 415 ni. Okay, 415. Okay, kat sini ni. Kejap. Okay, ni 1, 2. Okay, kita cubalah 415. Okay, so ini saya demo je demo saja tentang macam mana dia buat intraday. So you akan tunggu dia naik, lepas tu you akan jual lah. Tapi sekarang ni saya tak beli terus. Saya tunggu dekat 415. Okay. So saya beli pada harga 4,150. Okay, untuk 10,000 saham. Okay, pada harga 41 sen setengah. Okay, nanti saya punya Q ni kalau saya letak confirm je, dia akan letak kat sini tambah 100. Okay, kita letak confirm. Ayah lambatnya. So, sistem slow. Okay dah. Tak ada pula nampak tambah 100 ni. Patutnya kena ada tambah 100. Menunjukkan saya punya order dah masuk. Okay, order status saya tengok dulu. Internet slow. Oh, slow sangat ni. Kalau macam ni tak boleh tak elok trade Kalau slow macam ni tak payah trade lah, terutamanya kalau you nak di intraday. Okay, you tak boleh trade kalau macam ni slow. Yang ni memang nempah apa ni? Nempah masalah lah. Okay, so dah beli dah. Oh, dah beli dah pula. Bila pula saya beli tadi? Macam, oh dia dah jual, nampak? Kan? Sekejap je dia jual, nampak? Laju betul dia jual. So, dah dapat dah saya. Okay? Dah dapat dah saya ni. Jadi kalau tengok dekat order status, saya dah dapat dah yang saya beli pada harga 41 sen setengah tu. Faham tak kenapa saya dapat? Halo? Sebab tadi saya order dekat 41 sen setengah kan. Okay, lepas tu orang nampak ini orang dah jual ni. 41 sen setengah dah sebelah tempat orang nak menjual. Jadi memang saya dapat lah. Saya dapat beli tadi. Okay, inilah Q menjual, ini Q membeli. Okay, so saya tadi Q dekat 41 setengah ni kat sini. Sebelah membeli. Tapi bila semua orang dah jual, okay, dia dah jadi kat sini. Okay. So sekarang ni, saya dah dapat dah. Kalau tengok order status saya, mesti match. Aduh, wait.
Kenapa slow sangat internet ni? Okay, dah pakai 5 gig lah. Sekejap, order status. Tak boleh juga. Okay, tapi kalau you dah jadi intraday, kadang-kadang okay, you nak tengok kat mana you nak jual. Okay, so you boleh jual dekat, sama ada dekat resistance dia. Okay, resistance dia ialah saya rasa dekat 40 mesin. Okay, 40 mesin. Tapi itu mungkin tak dapat hari ni. Tapi kalau you nak jual juga hari ni, so berapa-berapa dia naik pun nanti you jual lah. Okay, contoh you nak dapatkan 2 bit, iaitu pada harga 42 sen setengah, you jual. Maksudnya you untung RM100 kalau you naik jual pada 42 sen setengah ni. RM100 tapi tolak broker nanti kan adalah dalam mungkin dalam 60 ke 70 ringgit. Okay, kalau you nak jual pada 42 sen setengah. Kalau you jual pada 42 sen, you mungkin untung sikit lagi lah. Okay, sebab sekali jual beli tu yang macam contoh M Plus RM8, campur broker-broker sikit dia RM12 ke apa. Jual pun sama juga RM24. So you akan lebih kurang macam tu lah. Okay, so kalau you nak ni, so you dah boleh terus jual je. Sell. Okay, tadi yang you beli tadi 100 tadi. Okay, pada harga contohlah saya letak pada harga 44 sen. Okay, 44 sen. Okay, kalau dia pergilah okay, rasanya macam susah sikit lah dia nak pergi 44 sen ni. Okay. Dia kalau 42 sen tu pun mungkin boleh lagi lah kan. Tapi tak apalah, kita letak je dulu. Nanti kita check. Okay. Alright, so kita pun ni kuantiti ni 100. Okay. Send now. Okay. So, saya set okay. So ini saya dah send lah. So saya kena tunggu dia 44 sen baru saya punya tu terjual. Okay. Kalau petang nanti saya akan check jual tak jual. Kan? Sekarang ni dia jatuh balik 40 sen setengah. Okay. Ramai pula yang menjual 6,000 lot. Okay, nak menjual 40 sen setengah. Tapi inilah harga saya beli tadi. Okay. Faham Okay, soalan lain. Tak ada soalan dah? Tak ada orang lah. Halo? Ada orang. Kalau tak ada soalan lagi, kita pun dah 10.50 ni. Sebenarnya banyak boleh tanya lagi. You nak tanya sekarang ni, boleh tanyalah. Maksudnya, ada peluang nak minta you tanya je saya. Saya boleh tunjuk masa time kelas you memang tengah live kan. So, saya boleh tunjuk terus live trading. Okay, yang tadi saya buat tu live tu. Okay, so dengan tu kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor.